Haleluya. Selamat malam. Salam sejahtera kepada rakan-rakan sekerja, pendeta deacon maupun saudara dan saudari yang mengikuti dalam kelas pengajian inti kebenaran. Begitu juga dengan yaitu pencari Injil. 要先向在座主所爱的长职同工弟兄姐妹以及来慕道的朋友们问安。 Baik, kita bersyukur kepada Tuhan. 我们感谢神。 Malam ini kita akan sambung yaitu kelas pengkajian kebenaran inti kebenaran berkaitan dengan sakramen pembaptisan. 今晚上我们将继续来一起探讨关于洗礼。 Saya yakin percaya yaitu minggu lalu rekan sekerja telah menyampaikan ada 3 butir. 我相信上个星期就是我的同工已经与大家一起探讨了4点。 Jadi malam ini kita akan sambung ada 3 butir lagi yang perlu kita pelajari. 今天晚上我们再一起探讨3个点。 Baik, perkara yang ataupun poin 4 ini berkaitan dengan apakah syarat seorang pembaptis dan yang dibaptis. 在第4点呢，我们就会一起探讨这个被洗礼者以及给予洗礼者的这个条件是什么？ Artinya di sini ada 2 perkara. 这里有2件事。 Yang pertama ialah orang yang membaptis itu. 第一点就是这个给予洗礼的这个人。 Yang kedua ialah orang yang menerima baptisan. 第二点就是接受洗礼的人。 Jadi kita akan belajar daripada yaitu 2 perkara ini. 因此我们会学习这2件事情。 Baik, yang pertama ialah syarat bagi seorang pembaptis. 第一点就是关于这个给予洗礼的人。 Di sini ada lebih kurang ada 4 perkara. 这里有4件事情，4样事情。 Yang pertama, 第一点， seorang pembaptis itu 这个给予受洗礼者， ia sudah dibaptis. 他已经洗礼了。 Maksudnya ya, orang itu telah dibaptis dalam air dan Roh Kudus. 就意思是说，这个实行洗礼者呢，他是已经灵洗以及水洗了。 Yang kedua, 第二点， merupakan pekerja suci yang diutus. 就是被差遣的圣职人员， Semada diakon, 就是执事、 pendeta, 传道， ataupun yaitu penatua. 又或者是长老， Mereka ini yang layak membaptis. 他们有资格来实行这个洗礼。 Baik, yang ketiga, 第3点， ya, sewaktu yaitu melaksanakan pembaptisan. 当我们在实行洗礼的时候， Pembaptis itu akan menyebut dalam nama Tuhan Yesus. 这个实行洗礼者呢，他会首先念奉主耶稣圣名。 Sebab di dalam kitab Kisah Rasul di sini memberitahu kita. 因为在使徒行传这里告诉我们， Kita lihat Kisah Rasul pasal 2 ayat 38. 我们看使徒行传第2章38节。 Kisah Rasul pasal 2 ayat 38. 使徒行传2章38节。 Ayat 38 saya bacakan. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Baik, seorang pembaptis itu dia akan menyebut
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 一个实行洗礼者呢，他会首先念奉主耶稣基督的名， Karena yaitu Tuhan saja yang boleh mengampuni segala dosa kita. 因为只有主耶稣才可以赦免我们的罪， Karena Tuhan sendiri yang mati untuk kita 因为主耶稣自己为我们而死， dan telah menumpahkan darahnya yang sangat yaitu berharga. 他也流了他非常宝贵的血， Maka selayaknya nama Yesus itu harus disebut sewaktu membaptis. 因此在实行洗礼的时候，主耶稣的名应当被称颂。 Manusia dengan manusia tidak mampu mengampuni dosa. 人类是不能够赦免人类的罪。 Baik, yang keempat. 第四点， Baik, yang keempat sini ialah yaitu ada Roh Kudus yang menjadi saksi. 就是有圣灵作为证人。 Dalam gereja kita 在我们的教会， banyak yaitu saksian-saksian yang berlakulah sewaktu pembaptisan dilaksanakan. 在实行洗礼的时候呢，有很多的见证发生。 Baik, kita lihat dalam kitab 1 Yohanes pasal 5 ayat 8. 我们看约翰一书第5章第8节， 1 Yohanes pasal 5 ayat 8. 约翰一书5章第8节， Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah. Dan ketiganya adalah satu. 做 Baik, 见证啊， sila baca. 做见证的原来有3，就是圣灵、水与血，这3样也都归于一。 Baik, dalam pengalaman gereja kita hari ini, 在今天我们教会的经验， ada di kalangan jemaat kita. 就是在我们的信徒当中， Mereka dapat yaitu melihat air itu menjadi darah. 他们有看见过异象呢，就是在受洗的时候呢，那个水变成血。 Jadi itulah yang menjadi bukti kenapa gereja kita melaksanakan sakramen yang tepat. 因此，这就证明了为什么我们教会是在实行对的圣礼。 Malahan ini membuktikan Tuhan yang menyertai. 这也代表说神与我们同在。 Jadi itulah ada 4 perkara yaitu seorang pembaptis. Syarat seorang pembaptis. 因此，这4个条件呢，是实行洗礼者的条件。 Baik, sekarang kita pergi ke yang kedua. 现在我们看第2， Ya, syarat bagi penerima baptisan ini. 就是可以接受洗礼的人。 Kalau kita lihat ada 3 yaitu perkara. 这里有3样事情， Nah, kita beli rujuk dalam kitab Roma pasal 6. 我们可以参考罗马书6章。 Roma pasal 6 kita mulakan dalam ayat 3. 罗马书6章，我们从第3节开始看。 Baik, kita bacakan ayat-ayat ini dulu. Roma pasal 6 ayat 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. 4. 第4节， Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Ayat 5. Sebab jika kita menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Baik, kalau kita lihat sini ada 3 perkara, 我们看这里有3个点， yaitu ayat 3. 就是在第3节， Katanya, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya.
这里就说到，岂不知我们这受洗归入基督耶稣的人，是受洗归入他的死吗？ Baik, sewaktu yaitu seorang yang menerima baptisan, 一个接受洗礼的人， ya, ketika berada di sungai atau air, 当在这个河边的时候， dia perlu menundukkan kepala, 他必须要把他的头低着， mukanya menghadap ke bawah atau menghadap ke sungai. 他的脸是朝下，就是向河，面向河。 Ya, kenapa ya menundukkan kepala? 为什么必须要低头？ Di dalam kitab Injil Yohanes 在约翰福音书 pasal 19 19章 ayat 30. 30节， Ayat ini jelas memberitahu kepada kita. 这里非常清楚的告诉我们， Itu berkaitan dengan kematian Tuhan. 就是有关主耶稣的死。 Baik, saya bacakan Injil Yohanes pasal 19 ayat 30. 约翰福音19章30节， Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Baik, dalam ayat ini kita mesti memahaminya. 我们必须要理解这个经节。 Di sini katanya, lalu ia menundukkan kepalanya. 这里就说到，就说便低下头。 Adakah waktu itu Yesus mati baru dia tunduk kepala, ataupun ya dia tunduk kepala baru dia mati? 那在当时的时候，主耶稣是死了以后才低下头，还是还没有死以前他低下头？ Jadi ayat ini membantu kita, katanya lalu ia menundukkan kepalanya 这里就说便低下头， dan menyerahkan nyawanya. 然后将灵魂交付。 Jadi maksudnya Tuhan yaitu tundukkan kepala baru dia mati. 这个意思是说，主耶稣先低下头，然后再死。 Jadi itulah sewaktu seorang yang menerima baptisan itu dia harus tundukkan kepala. 因此，一位受洗者呢，他在受洗的时候，他必须要低下头。 Yang kedua 第二点， yaitu dikubur bersama dengan Tuhan. 与主一同埋葬。 Nah, sewaktu kita dibaptis, 在我们受洗的时候， ya, seluruh tubuh kita itu harus diselam masuk ke dalam sungai. 我们的全身必须要浸在水里。 Nah, di sini ayat 4 memberitahu kita, ya, Roma pasal 6 ayat 4. 罗马书6章4节告诉我们， Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian. 所以我们借着洗礼归入死，和他一同埋葬。 Jadi waktu kita tundukkan kepala, 在我们低下头以后， bila pembaptis itu berkata, dalam nama Tuhan Yesus Kristus membaptis kamu untuk pengampunan dosa. 就是在这个实行洗礼者，他念奉主耶稣圣名为你赦免你的罪， Maka ya seluruh tubuh itu harus diselam dalam air. 当时我们的全身就必须浸在水里。 Jadi itulah katanya di sini, yaitu dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian. 因此，这里的就意思是说，我们借着洗礼归入死，和他一同埋葬。 Baik, yang ketiga 第三点 yaitu tentang bangkit bersama dengan Tuhan. 就是我们与主一起复活。 Nah, setelah kita diselamkan dalam sungai, 在我们浸在河里以后， maka kita akan ya bangkit atau keluar dari air itu. 我们就会从这个河里面起来。 Jadi menunjukkan kita telah bangkit bersama dengan yaitu Tuhan. 这就意思是说，我们与神一同复活。 Jadi itulah ada 3 yaitu syarat bagi penerima
pembaptisan itu. 因此，这三个就是受洗者的这个动作。 Jadi itu adalah tentang syarat syarat bagi pembaptis dan yang menerima baptisan. 以上所说的呢，就是实行洗礼者以及受洗的这个条件。 Baik, yang keempat ya, yang kelima ya, maaf, kelima. 第五点， Betul kelima ini ialah bilakah waktu yang sesuai bagi simbaptisan? 第五点就是在什么时候是对这个慕道者最适合？ Maksudnya bila seorang percaya Injil itu dia sudah memahami tentang yaitu baptisan maupun firman Tuhan ini. 就是当这个慕道者在理解了所有真理以后， Jadi ya kita perlu ada lebih kurang ada 5 syarat lah yang harus kita ingat hal ini. 这里就有记载到有5个条件。 Yang pertama, 第一点， kita mesti percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat yang tunggal. 我们必须要相信主耶稣是独一的救主。 Nah, kita rujuk dalam kitab Kisah Rasul. 我们参考《使徒行传》，《 Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. 使徒行传4章12节， Ayat 12. 12节。 Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Baik, dalam satu ayat ini, 在这个经节， ini merupakan satu penegasan daripada Rasul Petrus. 就是使徒彼得在强调一件事情， Ia mengatakan yaitu keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga 他说到除他以外别无拯救， selain Dia. 除他以外， Artinya keselamatan manusia di dalam bumi ini atau dunia ini hanya kepada Yesus, Bapa kita di sorga. 意思是说人类要得救呢，是在于神，就是我们天上的父。 Tidak ada Tuhan yang lain lagi yang dapat menyelamatkan kita. 在这个世界上没有其他的主、其他的神能够拯救我们， Jadi kita kena tarafkan kepercayaan kita terhadap Tuhan. 因此我们必须要非常的相信神， Dan kita harus percaya bahwa Yesus adalah juru selamat yang tunggal. 然后我们必须要相信主耶稣是独一的救主。 Yang kedua, 第二点， percaya bahwa darah Tuhan Yesus mempunyai kuasa pengampunan dosa. 相信主耶稣的宝血有赦罪的功效。 Ya, artinya hanya darah Tuhan yang dapat mengampuni dosa kita. 意思是说，只有主耶稣的血才可以赦免我们的罪， Tidak ada lagi yang dapat mengampuni dosa kita. 就是没有其他的东西或者是物品可以赦免我们的罪。 Mana mungkin darah orang atau darah manusia mengampuni yaitu manusia. 人类的血是不能够赦免人类的罪的。 Kita lihat kitab Efesus pasal 1 ayat 7. 我们看以弗所书第1章第7节， Efesus pasal 1 ayat 7. 以弗所书1章7节， Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Syukur puji Tuhan. 感谢神， Karena yaitu darah Tuhanlah yang satu-satunya boleh menebus dosa kita. 因为主耶稣的血是唯一一个可以赦免我们罪的， Malahan mengampuni segala dosa-dosa kita. 能够赦免我们所有的罪。 Ini merupakan kasih karunia Tuhan terhadap kita. 这就是神对我们的恩惠， Jadi kita harus percaya ini. 因此我们必须要相信这一点。 Yang ketiga, 第三点，
kita harus percaya kepada kuasa besar Roh Kudus supaya di dalam air terdapatnya darah Tuhan Yesus yang bernilai. 我们必须要相信这个圣灵的大全能，使到我们在水里面能够得到主耶稣的宝血。 Jadi menunjukkan Roh Kudus itu ada kuasa. 就意思是说，那个圣灵有主的大能， Sebab Roh itu ialah Roh Tuhan sendiri. 因为这个灵是神自己的灵。 Ya itulah kalau ada jemaat kita ya ada melihat darah sewaktu dibaptis di dalam sungai. 因此，这就是为什么我们有一些信徒呢，在实行洗礼的时候，他们看到在河里面是有血的， Membuktikan betapa yaitu berharganya ataupun kuasanya Roh Kudus Tuhan itu memberikan semangat kepada kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat yang tunggal. 这就告诉我们，只有神才可以拯救我们， Malahan ya boleh mengampuni segala dosa kita. 也能赦免我们所有的罪。 Yang keempat, 第四点， percaya bahwa gereja ini adalah gereja benar yang didirikan oleh Roh Kudus sendiri. 相信我们的教会是圣灵自己所建的真教会。 Mungkin kita sudah belajar tentang ya dari mana usul asalnya yaitu gereja kita. 可能我们已经学习了我们真耶稣教会的由来， Karena adanya Roh Kudus itu. 就是因为有圣灵， Roh Kudus yang mendirikan gereja kita. 是圣灵自己来建立我们的教会。 Jadi ada 3 perkara yang perlu kita perhatikan di sini. 因此，这里有3样事情是我们要留意的。 Pertama, 第一点 bahwa adanya Roh Kudus. 就是有圣灵， Kedua, 第二 adanya kebenaran. 有真理， Yang ketiga, 第三 adanya tanda-tanda mukjizat. 有神迹。 Inilah yang ya menyertai dalam gereja kita. 这就是证明了主与我们的教会同在。 Baik, yang kelima, 第5点 ya, yang kelima ini yaitu harus bertobat. 就是要悔改。 Tadi kalau kita lihat dalam kitab Kisah Rasul pasal 2刚才若我们看《使徒行传》第2章 ayat 38 tadi, 38节， katanya bertobatlah. 这里彼得说：“你们个人要悔改。 Jadi kita ambil ada 2 perkara. ”这里有2点， Pertama di segi yaitu negatifnya, 第一就是在负面的方面， yaitu kita bertobat ke atas perbuatan jahat kita. 就是在我们的恶事上我们悔改。 Mungkin sebelum kita percaya Tuhan, 在我们有可能在我们信主以前， kita ada kebiasaan orang bilang panas baran, 我们有坏脾气的习惯， suka bergaduh, 我们喜欢吵架， ya, dan banyak lagi lah perbuatan-perbuatan jahat yang kita lakukan. 还有一系列的恶事。 Kita harus menjauhi perbuatan-perbuatan jahat ini. 我们必须要远离这些恶事， Inilah maksudnya kita kena bertobat dulu. 所以我们就必须要先悔改。 Yang kedua, 第二点， kita harus bertobat dari segi kepercayaan atau agama yang salah. 我们必须要在我们错误的宗教上来悔改。 Mungkin kita sudah dibaptis gereja lain, 有可能我们之前在其他教派已经洗礼了， namun bila kita bandingkan ajaran gereja Yesus benar ini, 但是当我们在与其他教派来比较我们教派的教导的时候的真理的时候， sungguhnya ada bedanya tentang kebenaran itu. 那在真理方面是有分别的。 Jadi kita kena bertobat ya agama kita yang salah itu. 因此，我们必须要从这个错误的宗教来悔改。 Contohnya, dulu kita menyembah kepada yaitu berhala. 比如说，之前我们是拜偶像的，
Ya, kita ya lebih yaitu suka menyembah kepada seperti batu, pokok-pokok dan sebagainya. 有可能我们以前是祭拜一些石头，或者是树，或者是天然的物品。 Jadi sekarang bila kita sudah mengenal ajaran kebenaran gereja sebenar ini, 现在我们已经学习了真教会的这个教导以及真理以后， jadi kita harus menyengkal diri kita bahwa kita adalah yaitu percaya kebenaran yang benar sekarang. 那我们就要知道我们是真教会的一份子。 Bahwa dulu kita menyembah yang salah kepada Tuhan. 就是我们要承认，在以前呢，我们是拜错，就是信错，不对的主。 Jadi maksudnya kita harus berbalik kepada ajaran Tuhan dan juga kebenaran Tuhan. 意思是说，我们就要回到神的真理。 Yang positifnya sini, 在正面的来看的话， kita harus bertekad 我们必须要立志， setelah kita dibaptis. 在我们洗礼以后， Kita harus ada tekad hidup untuk Tuhan. 我们必须要立志为主而活。 Kita melakukan kebaikan-kebaikan demi untuk Tuhan. 我们要为主来做善事。 Nah, malahan ya, kita harus giat memberi persembahan untuk Tuhan. 我们也要来积极来为主来奉献。 Dan ya, banyak lagi hal lah yang boleh kita lakukan bila kita sudah bertekad sungguh-sungguh terhadap Tuhan. 那在我们立志为主而活以后，我们有许多事情是可以做的。 Jadi inilah yang harus kita usahakan. 这就是我们要努力追求的。 Baik, yang keenam, 第6点， yaitu perkara-perkara yang harus diambil perhatian. 就是我们必须要留意的事情， Cemada sebelum atau selepas menerima baptisan. 就是在受洗前以及受洗后我们要留意的事情。 Baik, kita lihat ada beberapa perkara. 我们看这里有几项。 Sebelum kita yaitu menerima baptisan ini, 在我们接受洗礼以前， kita harus melihat bagaimana motif kita. 我们要知道我们的动机是什么。 Apa motif kita dibaptis dalam gereja Yesus benar? 我们接受真教会的洗礼的动机是什么？ Kadangkala kita lihat hari ini, 我们在看这件事情的时候， karena mungkin kita yaitu suka kepada seseorang daripada gereja benar. 有时候可能我们是因为我们爱上了真教会的其中一个信徒， Jadi kita bilang tidak apalah, saya minta baptis saja. 因此可能我们就说没有关系，我就受洗而已。 Sebenarnya ini tidak tepat. 其实这个动机是非常错的。 Ya, jadi sewaktu kita menerima baptisan ini, 在我们接受洗礼的时候， ya, motif kita ialah kita mau diselamatkan. 我们的动机必须是我们要被得救， Ya, bukan kerana ada sesuatu yang membuatkan kita ada motif kenapa kita dibaptis dalam gereja ini. 不是因为某件事情或者是某一个人成为我们要在真教会洗礼的动机。 Jadi kita mesti percaya, itulah tadi kita lihat mesti percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat yang tunggal. 因此，刚才我们也有看到，就是必须要相信我们的主耶稣是唯一的救主。 Kemudian seorang yang mau dibaptis itu 接着，一位要接受洗礼的人， perlu mengikuti yaitu kelas Injil. 必须要参加这个真理查考班， Seperti malam ini. 或者是慕道班，就好像今天晚上这样。 Jadi kita perlu bagi pencari Injil, mereka akan mengikuti dan belajar tentang kebenaran
soal dengan inti kebenaran gereja sebenar. 因此，这个慕道班就是我们来一起探讨有关于真耶稣教会的这些真理。Sebab ya soal keselamatan itu bukan adanya motif. 因为我们的动机必须要是有关于我们被得救， Tetapi karena kita percaya bahwa Yesus adalah juru selamat yang tunggal. 抱歉，我们的动机不是因为我们要被得救，而是我们要相信救主是唯一的拯救我们的。 Yang kedua, 第二点， yaitu hanya boleh menerima baptisan sekali saja dalam seumur hidup. 在我们一生当中，我们只能够接受一次的洗礼。 Ya, walaupun mungkin dulu kita dibaptis dalam gereja yang lain. 就有可能在这之前，我们在其他教会已经接受过洗礼了。 Ya, kemudian bila kita yaitu mengenal kebenaran gereja sebenar. 然后在我们认识了真教会的真理以后， Kita sudah memahami tentang kebenarannya. 我们了解了真教会的真理以后， Ya, bolehkah kita dibaptis lagi dalam gereja sebenar? 我们是否可以再洗一次真教会的礼？ Memang boleh. 是可以的， Sebab ya dulu ya baptisan yang kita terima itu ialah tidak berketepatan dengan firman Tuhan. 因为在这之前，我们接受的这个洗礼是不呵护神的真理的。 Kalau kita lihat, ya, kalau kita lihat hari ini ada di kalangan simpatisan bertanya dengan kami pendeta lah. 那今天有一些慕道者就问了传道， Pada satu kali saya pernah berjumpa dengan seorang pencari Injil. 有一次我就与一位慕道者见面， Dia bertanya dengan pendeta. 他就问这个传道。 Ya, kalau saya sudah dibaptis dalam gereja yang dulu, bolehkah saya dibaptis dalam gereja sebenar? 我在以前的教派已经受洗以后，我可以在真耶稣教会受洗吗？ Jadi pendeta jawab memang boleh. 那传道就回答是可以的， Sebab kita ikut kebenaran cara ajaran Tuhan dengan yaitu baptisan yang tepat. 因为我们跟随正确的受洗的条件以及方式。 Jadi sebab kita perlu yang ditekankan oleh Paulus kepada jemaat di Efesus. 因此，保罗就向这个以弗所教会来强调。 Kita boleh lihat Efesus pasal 4 ayat 5. 我们看以弗所书4章5节， Efesus pasal 4 ayat 5. 以弗所书4章5节， Satu Tuhan, 一主、 satu iman, 一信、 satu baptisan. 一洗。 Jadi menunjukkan ya walaupun kita dibaptis gereja lain, tetapi kita boleh ya mesti kita dibaptis dalam gereja cara gereja sebenar punya baptisan. 这就意思是说，虽然我们以前在其他教派已经受洗了，但是现在我们要在真耶稣教会洗礼是可以的，因为真教会才是合乎神道的神真理的洗礼。 Kemudian setelah kita dibaptis, 然后在我们受洗以后， jangan lagi kita yaitu kembali berbuat dosa. 我们不要再犯罪， Sebab kita menerima hanya satu kali saja baptisan. 因为我们只能够接受一次正确的洗礼。 Dalam 3 sakramen gereja sebenar, 在3个真教会的圣礼， yaitu sakramen baptisan, 就是洗礼、 pembasuhan kaki, 洗脚礼 sakramen perjamuan kudus. 以及圣餐礼， Dua sakramen ini, 前面的2个圣礼， yaitu baptisan dan pembasuhan kaki, 就是洗礼以及洗脚礼。 hanya kita terima sekali dalam seumur hidup. 我们在一生当中只能够接受一次而已。 Manakala perjamuan kudus, 那圣餐礼呢？ kita ya boleh menerimanya mengikut yaitu keputusan EJK gereja tempatan masing-masing. 我们可以根据各地方教会的职务会来所决定的来去领受圣餐礼。 Jadi penegasan di sini setelah dibaptis
jangan lagi berbuat dosa. 这里要强调的是，在受洗以后，我们不能够再犯罪了。 Ya, kalau kita berbuat dosa, 如果我们犯罪以后， itu terpulang dengan kita dengan Tuhan. 那就是有关我们与神而已， Melainkan kita hanya bertobat saja. 我们只能够悔改。 Di soal selamat, kita tidak. Itu hak Tuhan. 关于得救或者是不得救呢，那就是神的权利了。 Itulah kita tekankan, jangan lagi berbuat dosa. 因此，我们非常强调，就是不可以犯罪。 Baik, yang ketiga, 第三点， dosa ada dosa yang mendatangkan maut dan ada dosa yang mendatangkan maut. 那我们是有死罪以及普通的罪。 Baik, kalau kita lihat yang mendatangkan maut ini, dosa ini, 让我们看这个死罪 dan juga yang tidak mendatangkan maut. 以及这些普通的罪， Ada lebih kurang 4 perkara lah. Kita boleh lihat ada 4 perkara di sini. 这里有4件事情， Yaitu dosa yang mendatangkan maut. 那就是关于死罪的。 Pertama, 第一点， jangan kita menghujat Roh Kudus. 我们不要圣灵。 Roh Kudus itu adalah Roh Tuhan. 那圣灵是神的灵。 Yang kedua, 第二点， jangan berzina. 我们不要犯奸淫。 Yang ketiga, 第三点， jangan kita menyembah berhala. 我们不要拜偶像。 Yang keempat, 第四点， jangan kita membunuh. 我们不可杀人。 Ya, jadi ini adalah dosa yang mendatangkan maut. 这就是死罪。 Yang dosa yang tidak mendatangkan maut itu mungkin seperti perkataan kita, mungkin kita berbohong, kita boleh ya bertobat. 那这些普通的罪呢，就好像可能我们说谎话，那这些我们都可以悔改。 Tetapi jangan menjadi rutin dalam yaitu mulut kita suka berbohong. 但是我们不要把这个说谎话成为我们日常生活的必需品。 Jadi bila kita sadar bahwa kita telah berbohong, jangan lagi kita ulangi. 那在我们觉悟我们很常说谎的时候呢，我们就必须赶快悔改。 Jadi kita kena bertobat itu. 我们必须要悔改。 Ya, jadi itulah ada penegasan, ada 4 perkara tadi yang mendatangkan maut, dosa yang mendatangkan maut. 因此，刚才我们强调了死罪， Jadi kita mesti mau ingat itu. 那我们必须要知道、记得， Sebab apabila kita melanggar dosa itu, 因为当我们犯了这些罪以后， ya, tidak ada lagi korban penebus dosa. 那我们就没有赎罪的祭了。 Jadi kita harus berjaga-jaga. 因此，我们必须要小心。 Yang keempat, 第四点， ya para ibu bapa 父母们 ya harus ya menunaikan tanggung jawab mengajar anak-anak yang telah menerima baptisan. 那父母呢，就必须要教导这个已经受洗的孩子，父母们有这个责任。 Maksud di sini 这意思是说， ada ibu bapa yang membawa yaitu anaknya masih bayi lagi. 那有一些父母呢，就是带他们的孩子还是婴儿的孩子， Kemudian dia sudah dibaptis. 然后就把他带去教堂洗礼。 Jadi kalau anak itu sudah dewasa nanti, 在这个孩子婴儿变成大人以后， ibu bapa harus bertanggung jawab ajar anak-anak. 抱歉，在这个婴儿已经长大一点以后，在他有知识，就是有意识的时候呢，这个父母就有责任来去教导孩子。 Kemudian ya yaitu membawa anak-anak pergi ke kelas pendidikan agama di gereja. 那父母也要带孩子们到教堂来参加这个宗教教育班， supaya iman mereka terpelihara dijaga. 直到他们的信心能够被照顾， Tidak terpengaruh dengan kehidupan yaitu dunia masa kini. 就是不被这个现今生活来去影响， Dan iman mereka tidak menyimpang.
他们的信心，他们也不会偏移。Sebab kalau kita lihat hari ini, 因为我们看这件事情上， apabila yaitu dulu seorang orang dewasa itu dibaptis dari kecil lagi. 那这个大人他从小就已经在教会受洗了。 Mereka itu tidak diterapkan dalam yaitu kelas pendidikan agama. 他们是有参加过这个宗教教育班。 Jadi bila mereka bergaul dengan orang-orang luar, 那当他们在与外面的人沟通以及交流的时候， maka mudahlah mereka terpengaruh yaitu budaya ataupun gaya hidup ya orang-orang di dunia ini. 那他们就非常容易的被这世界上的人的生活习惯来影响。 Jadi ibu bapak harus bertanggung jawab ini. 因此，在这件事情上，父母就有责任。 Baik, yang kelima, 第五点， yaitu setiap tingkah laku harus mempunyai rupa akan hidup yang baharu. 就是我们的生活上就必须要好像新生活一样， Artinya setelah kita dibaptis, 就是在我们受洗以后， kita harus berubah dalam hidup kita yang baru. 而且我们的行为以及我们的样式都要有新的生活，就是我们必须要在我们的生活当中必须要有就是受洗以后的样子。 Kita baca kitab Roma pasal 6. 我们看罗马书6章， Roma pasal 6 ayat 6. 罗马书6章6节。 Kerana kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Baik, dalam ayat ini jelas memberitahu kepada kita. 这个经节非常清楚的告诉我们， Katanya manusia lama telah turut disalibkan. 这里就说到我们的旧人和他同钉十字架。 Jadi artinya perbuatan-perbuatan kita dulu itu kita telah matikan, yaitu dalam baptisan. 意思是说，我们以前的旧行为呢，我们就把它治死。 Jadi setelah kita dibaptis, 在我们受洗以后， harus kita berubah menjadi manusia yang baharu. 我们必须要改变成为新人， Jangan lagi kita diperhambakan diri kita kepada dosa. 我们不要再把自己成为罪的奴仆。 Ya, maksudnya jangan kita diikat lagi oleh dosa itu. 意思是说，我们不要被罪来去束缚。 Sedangkan kita sudah dilepaskan dalam yaitu baptisan. 因为我们已经被我们洗礼了，然后我们已经被罪释放， Jadi dosa kita telah diampuni oleh Tuhan 因此我们的罪被神赦免了， ataupun telah dihapuskan. 或者是神已经消灭了我们的罪， Jadi kita harus menjadi manusia yang baharu. 因此我们必须要成为新人。 Contohnya, 比如说， mungkin dulu sebelum kita percaya Tuhan, 以前在我们还未信主的时候， kita suka yaitu minum-minum arak yang memabukkan. 我们喜欢喝醉酒， Kita suka yaitu merokok. 我们非常喜欢抽烟， Dan kita suka sabung ayam. 然后我们喜欢赌博， Yaitu mungkin dulu kita suka tikam-tikam. 就是以前我们喜欢赌博， Jadi itu adalah hanya dalam dunia. 这些都是世上的事。 Jadi tingkah laku itu setelah kita dibaptis, kita mesti berubah sudah. 因此，在我们受洗了以后，这些行为我们必须要改变， Kita harus menjadi manusia yang baharu. 我们必须要成为新人。 Jadi maksudnya tinggalkan yang lama, yaitu menjadi manusia, jadikan manusia yang baharu setelah kita dibaptis. 意思是说，我们受洗以后呢，我们要脱去我们的罪的旧人，然后成为新人。 Jadi inilah yang harus kita usahakan setelah kita menerima baptisan gereja Yesus benar. 那这些就是我们在受洗以后必须要努力追求的。 Jadi ya dalam hal ini
kita telah belajar ada menyambung 3 butir lagi. 那这里我们就有3点。 Jadi kita harap ya para pencari Injil dapat memahami dan mengerti tentang kebenaran pembaptisan ini. 那希望我们的慕道朋友们能够明白今天所学的。 Ya, ini baptisan ini ya bukan seperti kita mandi air saja. 这个洗礼呢，不是像我们普通的洗澡一样， Ya, itu tidak sama. 或者是被水冲一样，这个是不同的。 Ya, jadi baptisan ini mempunyai satu khasiat mengampuni segala dosa kita. 那这个洗礼呢，就是能够赦免我们的罪。 Ya, jadi itulah kita harus ya memahami tentang kebenaran itu. 因此，我们必须要理解这些真理。 Jadi ya kita haraplah para pencari Injil kita di sini dapat memahami dan mengerti tentang yaitu sakramen pembaptisan gereja benar. 那盼望今天到来的慕道朋友们能够理解真耶稣教会的受洗洗礼。 Ya, pembaptisan itu kalau kita kesimpulannya ialah merupakan permulaan pengharapan untuk menerima anugerah Tuhan. 作为结尾，那我们知道这个受洗就是在我们接受恩典的这个盼望的开始， Agar kita dapat masuk ke dalam kerajaan sorga. 就是以致我们能够进入天国。 Jadi hanya darah Tuhan yang dapat menyucikan segala dosa-dosa kita. 那只有神的血能够来赦免我们的罪， Karena darah Tuhan itu adalah darah yang sangat yaitu bernilai. 因为神的血呢是最宝贵的。 Jadi ya semoga ya para pencari Injil dapat memahamilah tentang itu kelas Injil kita pada malam ini. 那希望所有到来的慕道朋友们能够明白今天晚上所学的这个真理查考班。 Dan juga selanjutnya ya ada juga yaitu kelas Injil kebenaran. Nanti kebenaran ini akan diajar kepada kita semua. 那接下来呢，我们将会学习更多的这个真理。 Ya, jadi kalau ada apa-apa soalan tentang itu sakramen ini yaitu pembaptisan, kita boleh ajukan soalan kita kepada pendeta-pendeta yang bertugas dalam subzone kita masing-masing. 那如果我们有一些关于这个洗礼或者是关于真教会的真理的问题呢，我们可以向我们教会的传道来提问。 Ya, jadi semoga Tuhan ya memberkati dan menyertai kita sekalian. 那愿神祝福以及与我们大家同在。 Ya, semoga Tuhan ya terus memberkati kita dan Roh Tuhan, Roh Kudus Tuhan akan memberi kita hikmat agar kita mengerti tentang kebenaran inti gereja sebenar ini. 愿神继续祝福我们，也愿神的灵能够赐予我们智慧，使到我们能够明白真教会的真理。 Ya, okay, syukurlah malam ini kita sudah belajar menyambung pelajaran kita ada 3 butir lagi. 感谢神，我们今天继续了3个关于洗礼的点。 Oke, selesai. Sampai di sini aja kita punya kelas di kebenaran malam ini. 所以今晚上的真理查考班就到此。 Kita akan yaitu cara ya ada di sini ada dikatakan cara-cara berdoa dalam gereja benar. 那这里就有告诉我们真耶稣教会的祷告方法。 Di sini yang pertama kalau kita belajar cara-cara berdoa ialah pejamkan mata kita. 那第一件事情，我们在祷告的时候呢，首先我们要闭上眼睛， Kemudian yang kedua jabatkan tangan kita. 接着我们就合上手， Kemudian kita sebut dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Haleluya. 就是双手合十，然后接着我们就念奉主耶稣圣名祷告，哈利路亚。 Jadi ya, pada akhir doa nanti kita akan sebut amin. 那在祷告结束的时候呢，我们就会说阿门。 Baik, mari kita sama-sama satu berdoa.